Alhamdulillah. Jadi kalau kita bercakap tentang kes Datuk Seri Najib Razak, sebagaimana yang ramai tahu, yang kes ini sudah uh, dibicarakan sejak tahun 2018 lagi, ya. Julai 2018, dan setelah 4 tahun, 1 bulan dan 16 hari pada 23 Ogos yang lalu, Mahkamah Persekutuan telah memutuskan yang Mahkamah Tinggi tiada terkhilaf, tiada kesilapan dalam menjatuhkan hukuman dan sabitan terhadap Datuk Seri Najib Razak, iaitu 12 tahun penjara dan juga 210 juta ringgit sebagai denda. Wow, banyak tu. Jadi kita tengok perkembangannya pada this 4 tahun ini, dan kita boleh perhatikan yang 3 peringkat mahkamah bersetuju dengan sabitan dan hukuman tersebut, dan secara totalnya 9 hakim, 1 mahkamah tinggi, 3 mahkamah rayuan dan 5 mahkamah persekutuan bersetuju yang sabitan tersebut betul ke atas Datuk Seri Najib Razak, dan hukuman yang dijatuhkan juga membadai, tidak dinaikkan atau dikurangkan, ya. Jadi itu yang kita dapatlah secara mukadimahnya, saya boleh buka, itu yang kita perolehi 23 Ogos yang lalu. Jadi sebagai seorang peguam atau pengamal undang-undang atau yang ada latar belakang undang-undang, kita diajar ketika di law school, ketika ada kes-kes di mahkamah itu, kita tidak boleh kupas, kita tidak boleh perdebatkan secara terang-terangan, ya, di dalam media, supaya tidak ada elemen subjudis. Subjudis itu bermaksud mendahului mahkamah. Ya, bila mahkamah nak buat keputusan, mahkamah putuskan satu perkara dalam peringkat perjalanan kes itu, kita tidak seharusnya selalu mengupas, kata mahkamah tidak adil, nas undang-undang tidak tepat, fakta silap, terkhilaf dan sebagainya, kerana kita kena hormati perjalanan kes itu dan bidang kuasa mahkamah untuk mengadili kes itu dengan sebaik-baik mungkin. Jadi kita diajar jangan sentuh perjalanan kes, hanya melaporkan perkembangannya sahaja. Namun demikian, saya perhatikan kes Najib Razak ini, kes Datuk Seri Najib Razak ini sangat pelik bagi pengamal undang-undang masa saya, kerana sejak 2018, sejak kes ini bermula, seolah-olah ada 2 mahkamah di situ. Satu mahkamah betul-betul di dalam mahkamah, satu lagi mahkamah di Facebook untuk sentimen orang awam. Dan kita perhatikan masa di peringkat mahkamah tinggi dan mahkamah rayuan, yang seolah-olah apa yang dihidangkan kepada publik itu tidak sepertinya sama apa yang didendangkan di dalam mahkamah. Jadi saya selama ini memang saya tak nak campur urusan pentadbiran atau perjalanan mahkamah ini, sampailah saya perhatikan something is off somewhere masih di mahkamah rayuan. Sebab saya tengok apa yang ada dalam Facebook dia lain apa yang terjadi dalam mahkamah. Ya? Dan true enough, mahkamah rayuan menolak segala taktik-taktik beliau itu kerana tidak menepati prosedur mahkamah. Dan bila di mahkamah persekutuan, ya, baru-baru ini, saya memang sendiri mengambil inisiatif untuk, saya rasa perlu untuk rakyat memahami perjalanan kes di mahkamah persekutuan supaya rakyat tidak terbabit dengan sentimen awam yang saya rasa akan mengganggu-gugat proses keadilan yang dibuat. Jadi sebabkan itu, macam saudara Z katakan tadi, beliau baca penulisan saya di Facebook. Penulisan saya di Facebook tidak menjelaskan merit case atau substance dia, atau bagaimana keputusan kes itu saya tidak jangkakan atau predict. Tapi saya lebih memberitahu apa sebenarnya yang terjadi di mahkamah supaya ia tidak di-spin-spin di Facebook orang-orang tertentu atau saitu-saitu tertentu yang boleh menjejaskan reputasi mahkamah. Jadi itu yang saya lakukan selama ini. Mungkin saya boleh bukakan itu dulu sebagai mukadimah, dan saudara Zaid boleh tanya-tanya soalan lain. Kan saya cakap panjang-panjang kan, terlampau panjang pula. Susah orang nak follow kan. Ya. Saya faham Liana ni mempunyai
followers ni, khususnya dalam penulisan ini. Jadi nanti kita akan bagi ruang seluas-luasnya, dan kita cuba singkatkan kita punya perbincangan ini. Cuba saya nak tanya berkenaan tentang satu perkara ataupun satu tindakan yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib ni, iaitu dengan melakukan sumpah sebelum apa perbicaraan disambung pada hari Selasa tu. Dia ada buat satu sumpah ni. Jadi apa pandangan Liana berkenaan sumpah itu? Kita tahu yang ini bukan merupakan sumpah pertama yang beliau buat berkenaan dengan kes-kes yang beliau terbabit. Sumpah pertama yang saya ingat dibuat berkenaan dengan kes Altantu ya. Dan sumpah kedua yang saya ingat juga dibuat ketika kes yang sama SRC ini di peringkat Mahkamah Tinggi. Ya. Dan yang ketiga, Mahkamah Persekutuan juga beliau telah melakukan satu sumpah, kita panggil sumpah muhabalah, tak silap saya, atau sumpah laknat. Muhabalah. Muhabalah yang dibuat sehari sebelum jatuh hukum pada 22 hari bulan. Jadi pada saya itu kebebasan dia. Mungkin itu caranya beliau nak menunjukkan beliau tidak bersalah. Kita tidak boleh halang, itu hak beliau. Namun demikian adalah dalil dan juga pandangan ilmuwan agama mengenainya. Saya tak nak sentuh, saya bukan pakar ya. Jadi kalau nak bercakap tentang sumpah itu, saya mendengar sendirilah. Kita baca daripada dada akhbar dan kita mendengar sendiri sumpah yang dibuat di Masjid Kampung Baru yang dirakamkan secara live dan rekodkan, yang orang sebarkan. Cuma satu je saya perasan dalam sumpah tersebut, apabila beliau mengatakan yang beliau bersumpah yang beliau tidak tahu bahawa wang yang beliau terima dalam akaun beliau itu datang daripada syarikat SRC, itu yang sepatutnya diucapkan. Cuma bila saya dengar kembali video tersebut, kalau tuan-tuan ada, saya ada kongsikan di dalam Facebook saya, link daripada Malaysia Kini punya record, minit ke 3.45 hingga 3.50 atau 55, tuan-tuan boleh dengar sendiri. Beliau tidak mengatakan syarikat SRC, beliau mengatakan syarikat CSRC. Ya? Jadi bila saya dengar tu, saya macam bukan syarikat SRC yang dalam sumpah ini, syarikat CSRC. Kalau kita bersangka baik, mungkin dia tersalah sebut lah. Saya ambil that route lah, tersalah sebut. Tapi kalau tersalah sebut pun, kalau diikut akuan bersumpah ya dalam undang-undang kita, kalau tersalah nama, kalau tersalah IC, kalau tersalah maklumat, akuan bersumpah itu akan ditolak outright. Tidak boleh diterima langsung. Ya, salah je dalam akuan bersumpah, nama especially tidak boleh terimalah, dah jadi orang lain pula. Syarikat CSRC dengan syarikat SRC itu berbeza. Jadi kalau dia tersalah sebut, pada saya, kalau ikut undang-undang manusia lah, salah. Kalau ikut undang-undang agama, saya kena tanya ustaz dan ustazah yang ada, tapi saya percaya bendanya sama sahaja. Kalau dah tersilap cakap tu, mungkin dia kena repeat sumpah tersebut, atau perlu ditolak sebagaimana undang-undang akan bersumpah yang ada. Tapi ramai yang mengatakan yang tak apalah dia tersalah sebut, itu antara dia dengan Tuhan. Jadi kita terima saja. Cuma saya rasa perlu orang awam tahu ada terkilaf sikit sebutan syarikat dalam sumpah beliau itu, sama ada sengaja atau tidak disengaja kan, itu beliau sahaja yang tahu. Tapi niat beliau untuk bersumpah itu kita tidak boleh halang, tetapi sumpah itu tidak ada apa-apa weight atau tidak carry weight lah, tidak ada apa-apa implikasi terhadap kes ni di Mahkamah Persekutuan. Kita tidak boleh kata dia sudah bersumpah maknanya dia tidak bersalah. Itu tidak boleh dibawa ke dalam Mahkamah Persekutuan, dan saya rasa itu yang diputuskan memang tidak dibawa, dan Mahkamah Persekutuan telah menetapkan atau bersetuju dengan penghakiman yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi, dan kita dapat sabitan dan hukuman yang saya sebutkan sebentar tadi. Ya, walaupun sudah berkali-kali Datuk Seri Najib bersumpah, mahkamah tetap memutuskan bahawa beliau
bersalah. Jadi itu